Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ghisal ghaisi la muhlikan wa la mudammira. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada tengah hari ini kita masih lagi diberi izin, peluang datang ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa segan dah ni, 3 bulan direct datang ganti Ustaz Isyamuddin. Dia biasalah, dia YB. Jadi payah sikit dah. Ada macam-macam tambahan sekarang ni musim banjir dah. Ya, di Terengganu sana. Jadi dia banyak kena buat khidmat untuk rakyat. Kita doakan mudah-mudahan bulan depan dia dapat hadir insya-Allah. Tapi kemungkinan besar juga tak hadir kot. Sebab banjir lagi kan Disember ni. Tak apalah. Yang pentingnya waktu kosong ni kita terisilah dengan tazkirah, dengan peringatan insya-Allah. Baiklah. Kita pada tengah hari ni kita sama-sama baca hadis ya insya-Allah. Saya ambil hadis kursi. Hadis kursi ini lafaz dari Nabi, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ayyuma 'abdin min 'ibadi yakhruju mujahidan fi sabili ibtigha'a mardati damantu lahu an arji'uhu in raja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimah wa in qabattuhu an aghfira lahu wa arhamahu wa udkhilahu al-jannah. Rawahu at-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah taala, siapa sahaja dari hamba-hambaku yang menunaikan jihad pada jalanku kerana mengharap dan mencari keredaanku, aku jamin untuk mengembalikannya jika ia aku kembalikan dengan segala apa yang didapatinya berupa pahala atau harta rampasan perang. Dan jika ia aku matikan, yakni syahid dalam medan perang, ia akan aku ampuni, aku beri rahmat, dan akan aku masukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar, kelebihan yang sangat banyak Allah kurniakan kepada orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Sama ada bila dia keluar berjihad, berjuang itu, dia mendapat kemenangan, musuh kalah, dia menang, dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Kemudian dia akan diberikan juga ghanimah, harta rampasan yang dirampas dari pihak musuh, akan diagih-agihkan kepada tentera-tentera Islam. Dan dia bila pulang ke tanah air, semestinya masyarakat, orang kampungnya menyanjunginya.
akan mengiktiraf inilah pejuang, inilah hero, inilah penyelamat agama, inilah pendukung yang menjaga agama. Maka dia akan dapat banyak kelebihan bila mana dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Ataupun orang ni bila berjuang, berjihad di jalan Allah, dia mati, dibunuh oleh musuh dan dia mati, maka matinya mati syahid. Allahu Rabbi, mati syahid anugerah yang sangat besar dalam kalangan orang-orang yang mati. Mati syahid, mati yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, orang yang mati syahid ini dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia yang masuk neraka. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Keluarga-keluarga yang masuk syurga dia tak cara dah. Dia akan bagi syafaat kepada keluarga 70 orangnya yang masuk neraka Allah. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Banyak kelebihan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu dia mati. Bal ahya'un, sebenarnya dia hidup. Dia hidup di sisi Allah. Dia hidup dan dia mendapat kelebihan pahala rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara kelebihan yang sangat banyak bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Dia menang pun dapat kelebihan, dia syahid pun, dia mati pun dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini dia banyak cabang dia. Banyak orang panggil apa? Anak-anak dia di bawah jihad. Bukanlah maknanya bila kita ingat jihad ialah berperang semata-mata. Dan sebenarnya kita jangan silap faham. Islam ni dia tidak menyerang. Islam ni dia menyerang apabila diserang. Itu baru betul. Kalau setakat nak pergi serang saja-saja, tidak. Islam akan menyerang apabila diserang. Sebab tu Islam bila datang ke mana-mana negara, dia tak panggil menjajah. Islam tidak menjajah. Islam membuka. Ya, membuka. Kita panggil Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi datang dengan sahabat-sahabat dari Madinah, membuka Makkah dengan cahaya Islam. Begitulah tentera-tentera Islam datang ke mana-mana, dipanggil buka Mesir, buka Syam, buka Spain, Spanyol tu buka. Dia tak panggil jajah. Jajah ni tak, Portugis tu lah, Belanda, Inggeris, Jepun, komunis yang datang ke tanah air kita, itu betul sungguh menjajah. Datang ke negara kita, rompak hasil mahsul yang ada, bunuh, seksa, tangkap, penjarakan orang-orang dalam negara kita. Itu betul menjajah. Tapi Islam tidak. Islam dia datang dengan rahmat, datang dengan keampunan. Dia membuka dengan cahaya Islam. Itu kena beza, kan? Islam tidak menyerang. Saja-saja Islam nak serang, tidak. Cuba baca sirah perang Badar. Tuan-tuan dengar semua cerita sirah perang Badar. Ya. Perang Badar ni asalnya bukan Nabi nak serang. Nabi keluar 313 orang tu untuk merampas harta hak milik mereka. Kan? Bermula dengan peristiwa hijrah dulu. Bila peristiwa hijrah, sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah ni selas pinggang. Dia tak bawa apa. Kan? Dia tak bawa apa. Tinggal belaka harta di Mekah. Yang dibawa apa yang ada di tangan, pakaian sikit ke, makanan yang ada, itulah yang dia bawa. Menyebabkan bila harta-harta yang ditinggalkan itu, Abu Sufyan dan rakan-rakan ambil harta tu buat berniaga. Bila ambil modal orang buat berniaga, 2 kali untung lah. Dah lah dia tak ada modal dah buat keluar. Ambil modal orang, lepas tu pergi buat bisnes, untung lagi. Kan? Ni cerdik Abu Sufyan and the gang.
Kan dia ambil harta muhajirin yang berhijrah pergi berdagang di Syam. Memanglah dapat untung. Waktu balik itulah Nabi dan sahabat-sahabat tentera Islam yang 313 ni nak tahan, nak ambil harta mereka. Itulah punca asal. Bukan Nabi nak serang. Nak ambil hak mereka, nak ambil harta mereka yang dirampas. Tapi Abu Sufyan dah dapat hidu dah kerja ni. Muhammad dengan rakan-rakan dia mesti nak tahan aku ni. Abu Sufyan pun dia buat provokasi. Dia hantar pembantu dia Damdam. Damdam ni kaki buah. Kaki reka cerita. Dia sembang lebat kedai kopi. Runtuh meja. Kopi pun tumpah. Kan? Dia punya balik ke Madinah pecuk dengan kuda sebelum balik ke Mekah ni. Dengan kuda dia pecuk, sebelum masuk kota Mekah dia dah koyak-koyakkan baju dia. Biar nampak kena serang lah. Sampai di Mekah dia berteriak kepada seluruh penduduk ahli Mekah. Dia kata, tak wahai keluarga ku, tak anak beranak kita tu, Abu Sufyan dan rakan-rakan diserang, dibunuh dah oleh Muhammad. Padahal serang pun tak lagi. Mereka cerita kata kena bunuh habis dah. Oh, Abu Jahal marah. Sebab tu Abu Jahal himpunkan bala tentera 1000 orang untuk menyerang Nabi dan juga sahabat-sahabat. Itu kisahnya. Dihantar bala tentera 1000, Nabi kena hadap. Kena hadap. Kan? Senjata tak cukup, kenderaan perang pun tak ada, kuda unta pun sikit. 313. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sesungguhnya kami telah membantu kamu, memberi kemenangan dalam perang Badar, yang mana kamu pada waktu itu sangat lemah. Kemenangan yang Allah nak bagi ni bukan sebab atas kekuatan kita, tidak. Kita dengan kuantiti yang ramai, tenaga yang ramai, kalau Allah tak izin tak bagi menang. Dalilnya tengok perang Badar, 313 boleh menang dengan 1000 orang. Kalau ramai tapi tidak ada pergantungan, tidak ada tawakal pada Allah, Allah tak izin menang. Kita baca sirah peperangan Hunain. Perang Hunain macam mana? Perang Hunain ini berlaku selepas Fathu Makkah, selepas pembukaan kota Makkah. Waktu itu ramailah sahabat-sahabat dari Madinah pun masuk perang sekali. Yang di Mekah pun samalah menyertai medan Hunain, nak pergi ke medan Hunain. Riwayat menyebut jumlah tentera Islam waktu itu 10,000. Nak pergi medan Hunain ni 10,000. Dalam perjalanan tu sahabat-sahabat duk sembang sama dia, kita tak kalah dah lepas ni. Jumlah kita 10,000 bawah. Setara 313 orang dulu kita boleh menang lawan 1,000. Ini jumlah kita 10,000. Oh, kita tak kalah dah. Kita menang semua. Ini buah sembang ni. Betul Allah kata wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Dan ketika berlaku perang Hunain, kamu merasa kagum dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Dah rasa kagum dah. Dah rasa hebat dah. Bila rasa begitu, hilang tawakal. Hilang pergantungan diri dengan Allah. Tak banyak berdoa, Allah tak suka begitu. Dia nak kita kena berdoa sentiasa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah suka kita berdoa. Dan Allah akan perkenankan doa kita. Bila sampai di lembah Hunain, tentera Islam yang 10,000 ni dihujani dengan panah yang bertubi-tubi. Daripada lembah, duduk di lembah tengah-tengah, dak bukit keliling ni, hujan panah. Pakat lari semua sahabat-sahabat. Daripada 10,000 yang ada ni, pakat lari, tinggal yang kekal di situ yang istiqamahnya 200 orang. Daripada 10,000, 200 orang, lagi sikit dari Badar. Badar 313. Yang istiqamah ni 200 orang. 200 orang ni. Nabi tengok ramai lagi, yang ada ni pun sikit, Nabi panggil balik dengan seruan. Ana bin Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku ni cucu Abdul Muttalib, orang yang kamu hormatlah, orang Mekah hormat Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, aku nabi dan aku tak pernah menipu. Adalah saki-baki yang datang dan mereka susun balik, akhirnya beroleh kemenangan. Menang juga. Tapi Allah nak uji dulu sebelum tu.
Kan? Jangan rasa kagum dengan sebab bilangan yang ramai. Jangan rasa syok sendiri dengan sebab kamu tengok hebat begini. Jangan. Semuanya datang dari Allah. Kan? Kita berusaha, kemudian jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jihad ni banyak jenis. Jihad melawan musuh. Jihad juga dengan lisan. Kita berdakwah supaya orang kenal Islam, orang kenal agama, orang tahu adanya Tuhan yang berhak disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada rakan-rakan kita, mereka sahabat kita baru ni pergi ke Nepal. Nepal kita tahu kan ada apa nama ni, gempa bumi menyebabkan ramailah yang mati di Nepal sana. Yang pergi ni kebanyakannya doktor lah. Mereka buat rawatan, buat kebajikan di sana. Tapi mereka ni punya bagus, mereka pergi bukan hanya buat rawatan untuk nak bagi ubat rawat orang sakit, tidak. Mereka juga pergi dengan misi dakwah. Kok mana pun bila pergi ni seorang dua boleh masuk Islam, okey dah. Sebab Nepal ni agama Hindu ke Buddha. Lebih kurang itulah agama yang menyembah patung ni. Kan? Gempa bumi yang berlaku di Nepal kuatlah menyebabkan banyak runtuhan. Antara benda yang runtuh tu juga ialah rumah-rumah ibadat mereka. Rumah ibadat, tempat mereka beribadat ni runtuh, termasuk dengan patung-patung yang mereka sembah tu pun runtuh, rebah menyembah bumi. Jadi rakan kita yang pergi ni dengan misi dakwah, misi kebajikan tadi ada poin. Ada poin nak tanya. Tengah-tengah duk rawat, tengah-tengah duk sembang, kamu kata kamu sembah Tuhan kamu ni, patung ni. Kamu kata ini Tuhan kamu. Tapi pelik ya Tuhan kamu ni. Takkanlah berlaku runtuhan sikit pun habis hancur dah. Gempa sikit je mari. Sepatutnya Tuhan ni berkuasa kan. Tuhan ni maha hebat, maha kuat, berkuasa, almighty kita kata. Takkanlah berlaku gempa sikit runtuh habis dah. Lemah sangat Tuhan kamu ni. Dia mari mikir, betul juga. Tuhan ni sepatutnya kuat lah. Ni gempa sikit je pun dah runtuh belaka dah. Rumah ibadahnya termasuk dengan dia sekali hancur belaka. Tuhan apa lagu ni? Satu. Lepas tu pula bila dah lama-lama runtuhan ni tak sempat lagi nak bangunkan, nak baiki lagi, menjadi tempat sarang anjing. Anjing duk lepak duduk dekat rumah ibadat ni. Jadi anjing pun yang berkeliaran di situ, anjing kencing atas patung-patung tu. Lagi boleh buat modal. Pergi tanya, Tuhan apa ni? Takkanlah sampai anjing kencing atas badan sendiri pun tak tahan diri. Ya? Anjing ni mari dekat kita halau. Kan anjing dia mari dekat kita, halau, syuh halau. Ni anjing pergi kencing atas Tuhan. Tuhan pun senyap, redha, tak kata apa. Kena kencing ni marah kan. Siapa pernah kena kencing? Satu Malaysia kena kencing kan. Kena kencing belaka kita ni, Allahu Rabbi. Kencing majazi ke, kencing hakiki ke, kena kencing belaka. Dulu kata tidak naikkan kadar tol. Naik kan? Naik. Dibagi alasan sebab apa nak suruh pengguna-pengguna jalan raya ni tak guna kereta, guna perkhidmatan awam ni, kenderaan awam. Lepas-lepas nak naikkan kadar tol, nak naik tambang kereta api pula, LRT dan sebagainya. Boleh faedah. Kita ni bukan setakat kena kencing dah, kita kena berok dah ni. Berok semelik lagi ni. Dahsyat kita kena ni. Nasib dah nak buat lagu mana. Kena kencing. Marah. Tiba-tiba anjing mari kencing. Dah lah anjing najis mughalladhah. Tuhan kamu kena basuh 7 kali pula. Kalau dia ambil hukum ni lah, hukum anjing ni. Sekali dengan air tanah. Jadi dia mari mikir lagi, betul juga Tuhan apa ni. Siapa anjing mari kencing pun tak ada buat apa, senyap, tak kata apa.
Maka akhirnya ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Sebab tengok Tuhan dia jatuh, tengok Tuhan dia rebah. Jadi, Masya Allah, rakan-rakan kita ni baguslah. Yang datang pergi buat misi ni bukan hanya semata-mata misi bantuan, misi kebajikan, mereka juga berdakwah. Maka kalau dia buat dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, itulah jihad. Berjihad di jalan Allah. Supaya orang kenal Islam, orang kenal agama. Orang tahu agama yang terbaik, agama yang diterima oleh Allah hanya satu je, Islam. Kan? Ni bagus cara dia. Dan kita pun boleh cari peluang, boleh cari jalan untuk buat sesuatu kebaikan pada agama. Ada cara, ada jalan. Biar kita ada jasa untuk agama. Jangan hanya kerja semata-mata, semayang bam gitu, tak ikut, tak cara langsung tentang agama, jangan. Biar ada ruang, ada jalan untuk kita bantu agama. Jihad, cara-cara jihad itu berbagai. Kadang-kadang dengan ucapan kita sebut, dalam usaha menyampaikan kata-kata yang benar. Kadang-kadang dengan harta dan kekayaan. Kan? Yang ada harta, yang Allah bagi rezeki lebih, tak sumbangkan. Orang panggil hari ini istilah jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Kadang-kadang ada juga orang silap faham jihad ekonomi. Dia faham jihad ekonomi ni maknanya ustaz kita kena tingkatkan ekonomi orang Melayu Islam. Kalau boleh orang Islam ni, orang Melayu ni kena berniaga, buka bisnes dan sebagainya. Kita pun akan tambah dana, dasar ekonomi baru dan sebagainya. Kita nak pertingkatkan ekonomi orang Melayu Islam, khususnya lah ekonomi orang Islam dan Melayu Islam. Sebenarnya jihad ekonomi bukan hak tu saja. Jihad ekonomi yang lebih besar lagi ialah kita nak tukar sistem ekonomi ni. Kita perasan tak sistem ekonomi kita ni ekonomi yang tidak Islamik? Ekonomi kita ni ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis yang mana ekonomi ni menganggap tak ada riba rugi negara. Kena buat riba ni. Kalau tak ada, rugi. Dia tak bubuhlah nama riba, dia bubuh nama-nama yang lain, interest dan sebagainya. Ekonomi yang menganggap kalau tak ada cukai tak boleh, kena suruh rakyat bayar cukai. Habis rakyat kena bayar cukai. Bukan sikit cukai, tinggi cukai. Kan? GST tu barulah, sebelum tu berlambat dah cukai kena bayar. GST mari lagi teruk, lagi dahsyat. Kena bayar cukai. Kita orang Islam, cukai bayar, zakat bayar. Sebab tu orang bukan Islam payah nak masuk Islam di Malaysia ni. Terutamanya orang Cina. Orang Cina dia fikir duit dia 1 sen, 10 sen mengalir pun dia fikir. Aku ni kalau duk agama nenek moyang aku, agama Buddha ni, aku kena bayar cukai je, zakat tak bayar. Tapi bila aku masuk Islam, dua dah kena bayar. Cukai kena bayar, zakat kena bayar. Tu tak termasuk derma lagi aku jemaah orang minta tu. Kan? Banyak. Habis duit aku setara ni. Tak payah, biar aku kekal lah dengan agama nenek moyang aku, agama Buddha. Sebab ni. Dah. Padahal kita dah tahu orang Islam bayar cukai, orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam bayar cukai. Tapi hari ni kita kena bayar belaka. Cukai bayar, zakat bayar. Lepas tu tindakan tak ada. Orang yang tak bayar zakat tak diambil tindakan. Orang yang tak bayar cukai, siapa ke depan pintu rumah dia ketuk pintu. Dia mari, lembaga mari. Lembaga hasil. Dia mari rumah. Dia cek. Allah. Tak kena raya, muflis kita. Bankrupt. Rumah kena lelang dan sebagainya. Sebab tak bayar cukai. Tak bayar zakat, dia ambil tindakan. Tak ada. Sepatutnya kalau kamu boleh ambil tindakan orang yang tak bayar cukai, orang tak bayar zakat, kenalah. Zakat tu kan fardu, rukun Islam. Sistem boleh buat, boleh cek belaka kekok mana pun. Tapi tak ada tindakan. Cukai je ada. Cukai pula tinggi dan sebagainya. Ini ekonomi dia, kapitalis. Ekonomi yang dia hanya fikir untung semata-mata. Rugi tak mau. Aku tak mau rugi, aku nak untung je.
Dan aku tak kira orang lain nak melingkup, orang lain nak jadi muflis, orang lain nak jadi basak terer ke, aku tak peduli. Yang penting aku untung. Aku kaya. Itu kapitalis. Contohlah tuan-tuan, kita tengok hak isu kenaikan kadar tol. Cara mikir kapitalis ni, cara mudah. Kita dah dapat maklumat, kita dah diberitahu kenderaan dalam negara ni makin hari makin bertambah. Kan? Tiap-tiap hari ada je keluar kenderaan baru duduk atas jalan raya. Makin sesak, makin jam jalan. Dalilnya tengok nombor pelik. Nombor pelik wilayah tu. Dulu huruf nombor. Sekarang ni huruf nombor huruf. Nombor tu kena kapit dengan huruf dah. W nombor W. W nombor B, C. Ada huruf depan dan belakang. Tengah-tengah nombor. Bermakna kita tahu kenderaan ni makin banyak. Makin bertambah kenderaan atas jalan. Kan? Dan bila makin bertambah, makin banyak, makin ramai kenderaan akan guna highway lebuh raya. Dan makin banyaklah akan bayar tol. Sepatutnya syarikat konsesi ni dia kena fikir, kenderaan dah makin banyak lalu. Makin bertambah kenderaan ni. Kalau dulu mungkin tahun lepas 1 juta kenderaan lalu, tahun ni makin bertambah ni mungkin 1.5 juta kenderaan yang bakal lalu. Maka dia boleh memikirkan untuk turunkan kadar tol. Sebab dah banyak kan? Kita kalau berniaga macam mana? Bila kita dah rasa target, kita boleh cari customer ramai, pelanggan tu ramai. Orang boleh jual nasi ayam RM3. Murahlah RM3 hari ni nasi ayam. Tak dapat dah harga RM3. Tapi pasal apa? Pasal sehari dia buat 1000 bungkus laku. Dia boleh jual RM3. Kan? Pasal 1000 customer dia yang akan beli. 1000 yang akan order nasi ayam dia. Jadi, aku jual murah-murah lah. RM3 je. Tak, sebab 1000 orang nak beli ni. Jadi syarikat konsesi dia kena fikir macam tu. Dah kenderaan bertambah. Kita kena fikir untuk kurangkan kadar tol. Sebab dah banyak ni kenderaan ni. Jadi boleh kuranglah, untung pun lebih kurang sama. Ada dia fikir lagu tu? Tak ada. Dia fikir nak naik lagi. Ini yang berlaku. Itu kapitalis. Dia mikir untung lagi. Tengok ramai lagi orang. Ini boleh buat duit ke ni? Naik lagi. Kan? Tapi ni tak berlaku di Malaysia lah. Tak, di Papua New Guinea berlaku ni. Allahu Rabbi. Sistem ekonomi yang menggalakkan kita berhutang. Kapitalis. Siapa tak ada hutang? Siapa tak ada hutang? Bahkan bukan keliling pinggang dah kita ni, keliling kelalang. Hutang kita kan. Kita panggil hutang keliling pinggang, tak kelalang. Keliling pinggang dan kelalang. Hutang benda tak ada. Hutang kenderaan. Hutang rumah. Anak-anak kita masa belajar dia hutang dah. Nak masuk IPTA, IPTS kena berhutang. PT-PTN puluh ribu, 40 ribu, 60 ribu. Kalau ambil kos yang mahal tu, medik dan sebagainya, ratus ribu hutang. Dapat CJ konvo bukan main. Ambil gambar dia lepor topi dia, syok lepor. Hutang 100 ribu bah, nak kena bayar. Kan? Siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita. Kan? Lepas tu hutang tu pula interest 1%. 1% tu benda. 1% tu benda. Bukan riba Ustaz. Ustaz jangan salah faham. Tu bukan riba, tu flower. Macam-macam nama dia bubuh. Anak kita tak ada kerja lagi. Baru memegang segulung ijazah. Kan? Jubah konvo tak usah kira lah. Pakai ni. Hebatlah kita kata lah. Pakai jubah konvo. Ambil gambar macam-macam ni. Outdoor gambar. Pergi kebun ketuh, kebun sawit ambil gambar. Konvo punya pasal. Rupa-rupanya ada hutang aku. Hutang pula bayar lebih daripada kadar yang asal. Konvo dapat CJ, minta kerja. Rezeki baik dapatlah kerja. Tapi biasanya rezeki tak baik. Orang ribu-ribu menganggur hari ni. Dapat kerja. Dia dapat kerja, nak bergerak pula dari rumah ke tempat kerja, nak balik dari tempat kerja ke rumah,
Kena beli kereta kita ni. Kena beli kereta. Ya. Pergilah beli kereta. Beli kereta mahal bawah Malaysia ni 300% cukai. Dah. Murah sikit ambil lah Proton ke. Proton tak mahu Ustaz. Proton window masalah. Tekan bawah jatuh. Dah. Proton tak payah lah. Minta maaf lah kalau ada Proton sini. Nak ambil lah Toyota ke Nissan ke. Tak ada gitu. Ambil lah Toyota Vios. Harga 80,000 ke 100,000 harga. Kan? Cukai dia 300%. Kan? 300%. Kalau Vios 80, harga kereta tu 20,000 je harga body. Masuk Malaysia 80,000. Beli. Nak beli cash, mana ada duit dah lah hutang 1,000 dah PTPTN. Buat loan dengan bank. Bayar 9 tahun, cuba kira. Adakah kita bayar 80,000? Loan kita 9 tahun? Daripada 80,000 tu bulan-bulan 9 tahun mungkin pergi 100,000. Kalau lambat lagi naik lagi. Tu kereta. Okey, kerja dah ada, kereta dah ada. Duduk seorang diri tak jadi. Dah mesti ada teman. Teman. Lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki. Kalau yang beragama dia fikir tak jadi aku ni duduk seorang diri ni. Semua dah ada ni, mak ayah pun dah desak dah, kahwin, cari pasangan. Nak kahwin pula. Nak kahwin hari ni, ada 10,000, belum tentu boleh kahwin. Kan? Hari ni dahsyat majlis perkahwinan. Kan? 10,000 tu apa? SPM pangkat 3 tu. 10,000 hantaran tu. Kena dengan degree, kena ada macam-macam CJ dia ada, kemahiran lagi, 20,000. 20,000 serba satu. Macam-macam. Kan? Lepas tu jamuan, catering dan sebagainya mesti buat besar. Takkan nak buat kat surau je bagi nasi bungkus. Kan? Besar. Jemputan 1,000 orang. Catering satu kepala RM10 dia ambil. 1,000 kali 10. Sikit lah tu 1,000 jemputan. Kurang-kurang 20,000, 25,000, 30. Dah duit tak ada ni. Hantaran lagi, kenduri lagi, walimah lagi. Kan? Tak apa. Mak jangan bimbang, ayah jangan bimbang. Saya dah ada rancangan. Macam mana? Pergi bank. Bank dia menyediakan pinjaman peribadi untuk majlis perkahwinan. Pinjam 30,000 lagi. Bayarlah 10 tahun ke buat loan tu bayar. Adakah kita bayar 10,000? Tak ada. Ada tak bank kita jumpa hari ni pinjam 1,000 bayar 1,000 ada tak? Cuba tunjukkan. Bank tu, start bank ni bagus ni tak apa. Pinjam 1,000 bayar 1,000. Bank mana ni? Kalau ada aku berhenti terus kuliah ni. Aku pergi bank tu. Pinjam terus. Aku nak pinjam lah. Pinjam 1,000 bayar 1,000. Tapi tak ada. Kan? Pinjam 1,000 mesti bayarannya lebih dari 1,000. Ada. Walaupun yang itu personal Islamic loan dan sebagainya. Lebih kurang lah. Saya tak kata Islamic loan tu haram. Adalah dia ubah akad dia tu. Dia ubah lafaz dan sebagainya. Tapi kalau kita baca Quran Allah sebut apa? La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kamu jangan makan riba. Apa sifat riba? Adha'afan mudha'afah. Riba ni berganda-ganda. Itu sifat riba. Pinjam sikit bayar lebih. Pinjam sikit bayar lebih. Walaupun dah dikatakan diubah akad dan sebagainya, tapi itu saja yang ada. Itu saja rosah yang ada. Nak buat macam mana? Ambil lah. Nak ambil dia pun ambil yang Islami lah. Kan? Tu dia. Bolehlah kahwin dengan hutang tadi 30,000. Kan? Anak 5 belum tentu habis bayar lagi. Kan? Lepas tu bila dah kahwin takkan nak tinggal dengan mak ayah lagi. Kan? Takkan nak tinggal dengan mak ayah. Mesti ada rumah sendiri. Tak, kita pun nak hidup dengan pasangan kita. Cari rumah. Nak sewa ke nak beli? Nak sewa ke nak beli? Nah, sewa untuk setahun dua boleh lah Ustaz. Tapi lama-lama kena beli. Okeylah beli. Pergilah tengok harga rumah berapa hari ni. Tak, harga rumah hari ni gila khinzir. Tak ada mikir kita harga rumah.
Kan? Tuan-tuan okey lah. Kalau orang